Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, baiklah adik-adik, kita nak sambung kelas online kita bersama saya Cikgu Robi Roston. Okey, baik. Untuk kelas kita pada kali ini, Cikgu Robi nak sambung latihan celek minda untuk matematik tahun 6 muka surat 67. Okey, sebelum ni Cikgu Robi dah buat. Okey, Cikgu dah buat soalan nombor 1 dan nombor 2. Okay, untuk kali ini cikgu akan sambung soalan nombor 3 muka surat 67 nah. Okey, baik, boleh rujuk buku teks masing-masing. Okey, soalan dia suruh kita selesaikan. Okay, selesaikan soalan A. Dia tanya apa? Dia tanya ada berapa 1/5 dalam 2/9. Okey, dia tanya ada berapa 1/5 dalam 2/9. Ada berapa? Ada berapa 1/5 dalam 2/9. Okey, baik. Jadi kat sini kita kena tahu operasi yang terlibat adalah operasi apalah. Jadi kat sini kalau adik-adik jumpa dia tanya ada berapa suatu nilai dalam suatu nilai yang lain, okey, maknanya operasi yang terlibat adalah operasi bahagi. Okey, operasi yang terlibat adalah operasi bahagi. Okay, cikgu tulis dulu soalan nombor 3 muka surat 67, soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Okey. Jadi dia macam inilah contoh cikgu tukar ayat. Kalau diberi dalam bentuk nombor bulat, adik-adik akan lebih jelas lah. Contoh dia tanya ada berapa 2 dalam 10. Okey, dalam 10. Okey, maknanya dalam 10 ni nilai kuantiti 10 ada berapa 2 kat situ. Jadi jadi kat sini kita nak tahu ada berapa 2 dekat 10. Maknanya kalau nilai kita dalam bentuk lukisan, adik-adik pecahkan kepada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, maksudnya dalam bentuk lukisan macam inilah. Ada 10. Jadi, okey, semuanya ada 10. Ditanya ada berapa 2? Dalam 10 ni ada berapa 2? So, kita pun buat kiraan 2 lah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, dalam 10 ni ada 5. Untuk 2 ni ada 5 lah. Itu maksud dia. Jadi operasi yang terlibat adalah, kalau dalam bentuk pengiraan adalah 10 bahagi 2 lah. Maksudnya kita bahagi macam ni. 10 bahagikan dengan 2. Kita akan dapat 5. Ada 5 2 dalam 10. Itu maksud dia. Jadi dalam bentuk pecahan pun sama. Ada berapa 1/5 dalam 2/9. Maka kalau adik-adik faham konsep yang ni, maka kita akan gunakan dalam bentuk soalan pecahan pun sama. Okey, sama dia punya tu. Mana duster kejap nah, cari duster kejap. Cikgu guna kat mana tadi? Oh ni. Okey, jadi pengiraannya adalah sama seperti nombor bulat, dia adalah bahagi. Cumanya kalau dalam bentuk pecahan kita tak adalah buat bahagi dalam bentuk lazim macam tu kan. Kita bahagi dalam bentuk macam ni. 2/9 bahagi 1. 1/5. Okey, baik. Jadi dalam soalan nombor 1 dan nombor 2 kita dah belajar kalau jumpa bahagi pecahan, suatu pecahan kalau bahagi, kita kena tukar yang belakang ni, tukar kepada darab dan terbalikkan nombor dia. 5 naik atas, 1 turun bawah. Depan ni kekal seperti biasa. Cuma yang ni kita kena tukar terbalikkan kedudukan dia. Okey, baik. Jadi setelah kita dah tukar, kita cuba kecilkan kalau boleh. Kalau tak boleh, terus darablah, terus darab. Maknanya 2 darab 5 dapat 10. 9 darab 1 dapat 9. Okey, sekarang pecahan tak wajar, cuba tukarkan kepada nombor bercampur lah. 10 bahagi 9. Okey, 1 darab 9, 9 tolak ada baki 1. Maka jawapannya adalah, kita ikut putaran jam. Cara nak tulis dalam bentuk nombor bercampur, 1 dulu, kemudian yang bawah ni, dan akhir sekali yang ni 9. Maka jawapan dia ada 1/9.
Okey, ada 1/9 apa ni? 1/5 ni ada 1/9 dalam 2/9 ni. Itu maksud dia lah. Okey, baik. Jadi itu soalan yang pertama. Okey, untuk soalan yang kedua, dia tanya ada berapa 5/6 dalam 1/7/10. Okey. Jadi sama juga untuk soalan nombor 2 ni pun sama juga. Ni soalan nombor 1. Okay, ini nombor apa tu? Nombor 3A. 3A. Ini 3B lah. Okey. Yang 3B ni pun sama. Dia tanya ada berapa 5/6 dalam 1/7/10. Jadi 1/7/10 kena bahagikan dengan 5/6. Okey, kejap cikgu nak tutup pintu. Okey, baik. Jadi kita kena bahagikan macam ni. Kemudian seperti mana soalan nombor 1 dan nombor 2 sebelum ni, kalau jumpa nombor bercampur, adik-adik kena tukar kepada pecahan tak wajar, iaitu kita darab tambah 1 darab 10 dapat 10 tambah dengan 7 kita dapat 17/10. Okey, yang ni kita kena tukar kepada darab, dan nombor belakang kita terbalikkanlah 6/5. Okey, kemudian cuba kecilkan secara silang. Yang ni boleh kecilkan, yang ni tak boleh lah. Sifir 5 tak ada 17 kan. Okay, jadi 6/10, 6 dengan 10 boleh guna sifir 2 lah. Sifir 2. Jadi 3 darab 2 dapat 6. 5 darab 2 dapat 10. Okey, baik. Sekarang tak boleh nak kecilkan dah. Kita terus darab lah. 17 darab 3. Kalau tak boleh secongak, kita kira bentuk lazim kat sini lah. Okay, 17 darab 3. 7 darab 3, 21. 3 darab 1, 3. Tambah 2, 51. So, 51 ke atas. Dekat bawah, 5 darab 5 dapat 20. 25. Okey, ini pun sama, pecahan tak wajar. So, kita kena bahagikan dia supaya kita dapat tulis jawapan dalam bentuk nombor bercampur lah. Okey, sifir 25 agak senang. So, kita boleh cuba congak. Okey, 25 tambah 25 dapat 50 kan. So, kita ambil 2 lah. 50 tolakkan baki 1. Jadi jawapan dia seperti biasa, ikut putaran jam 21/25. 21/25. Okay, itu jawapan untuk soalan 3B. Okay, sekarang kita lihat soalan 3C. Cikgu padam yang ni. Okay, 3C nah. 3C soalan dia terdapat 42 bahagian 1/4 meter dalam 10 1/2 meter kain. Adakah pernyataan ini benar? Dia tanya, buktikan. Okey, baik. Jadi dia kata ada 42 bahagian. Jadi 42 bahagian apa? 42 bahagian untuk kain yang berukuran 1/4 meter dalam 10 1/2. Jadi pengiraan dia macam mana? Untuk yang sini macam ni tau. Kita kena buktikan adakah 10 1/2 ni meter, apabila kita bahagi dengan 1/4 meter, kita akan dapat 42 bahagian. Adakah pengiraan yang ni kita akan dapat 42. Itu maksud dia. Maksud dia 1/4 meter ni kalau kita tukar, kita akan dapat 0.25 kan. 0.25 meter. 0.25 meter ni dalam 10 meter, dalam 10,5 meter ni ada sebanyak 42 kali. Itu maksud dia. Jadi kita cuba kira adakah terbukti dapat 42. So kita akan kira yang ni lah. Kita akan kira yang ni, jawapan kita bandingkan sama ke tak. Kalau sama, kita akan tulis terbukti benar. Kalau salah, terbukti salah lah. Okay, so kita kira 10 1/2, kita boleh terus darab tambah, kita tukar terus lah, senang 10 darab 2 20 tambah 1 jadi 21. Okay, bawah dia 2 21/2 meter. Okay, darab tambah. Okay, kemudian yang ni kita bahagi, tukar kepada darab dan terbalikkan nombor 4/1 meter. Okey, apabila nombor yang ada unit melibatkan pengiraan operasi bahagi tadi, adik-adik dah boleh buang kat sini lagi unit. Unit boleh terus buang. Operasi bahagi boleh terus buang. So unit dah tak ada dah. Okey, apabila dah tak ada, adik-adik cuba kecilkan nombor yang ni secara silang lah.
4 dengan 2 boleh guna sifar 2. Okey, 1 darab 2 dapat 2. 2 darab 2 dapat 4 kan? Ataupun adik-adik baca sifar 2, 2 maka potong tulis 1. Yang ni 2 4 potong tulis 2 Kalau 1 dengan 21, 1 ni nombor yang dah paling kecil, so kita tak perlu nak kecilkan lagi. Jadi kita terus darab lah. 21 darab 2, 1 darab 1. Okey. 1 darab 1 semestinya dapat 1 lah kan. 21 darab 2, kalau tak boleh kita cuba kira kat tepi. Kalau tak boleh congak, kira kat tepi macam ni. 2 darab 1, 2, 2 darab 2, 4. So kita dapat 42 per 1. Okey, baik. 42 per 1 sama tak dengan 42? Sama. Apabila semua nilai, apabila nilai nombor bulat per dengan 1, jawapan dia adalah nombor bulat tersebut lah. Apa maksud per 1? Maksud per 1 ni adalah bahagi 1. Per 1 bahagi 1 sama. Macam ni lah. 51 per 25. Maknanya 51 bahagi 25. Sama maksud dengan nombor ni lah. Per ni mewakili operasi bahagi. So, kalau 42, kalau cikgu ada RM42, bahagi dengan seorang, dekat seorang, maknanya seorang tu je dapat duit tu kan. Jadi RM42 lah dia dapat. Macam tu lah maksud dia. So nilai dia adik-adik tak perlu tulis per 1, tulis 42 sahaja. Nah, kalau per 1. So tulis jawapan dia terbukti benar. Terbukti benar. Adik-adik tulis macam tu lah. Kalau soalan suruh kita buktikan, kena bagi tahu dekat last kali tu terbukti benar ataupun terbukti salah. Okey, jadi itu sajalah untuk soalan nombor 3. Jadi cikgu berhenti kat sini dulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.